Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbikum bil haqq Rabbi sallim ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah kerana Ramadan ini Allah beri kita satu peluang lagi. Tentulah kita ingat pada tahun yang lalu kita berdoa kepada Allah. Kita minta supaya Allah panjangkan umur kita untuk kita supaya dapat menambah kelebihan ibadat dalam bulan Ramadan. Dan Allah sudah pun menunaikan hajat kita dan sampailah masanya kita menunaikan janji-janji kita untuk kita maksimumkan pengisian ibadah sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi mungkin dengan kuliah, dengan tazkirah, termasuklah kuliah subuh pada pagi ini, insya-Allah kita ambillah ianya sebagai untuk menambahkan ilmu pengetahuan supaya ianya jadikan sebagai satu plan tindakan di dalam untuk kita mengimarahkan Ramadan yang masih panjang lagi. Jadi saya melihat pada pagi ini jumlah jamaah yang alhamdulillah yang begitu ramai dan banyak kuliah subuh yang saya hadir, dan inilah masjid yang saya nampak yang paling ramai. Dan saya lihat di belakang tadi hampir penuh masjid. Dan pernah kita boleh mengambil kata-kata orang Yahudi. Orang Yahudi kata, kami tidak takut kepada orang Islam kecuali dalam satu keadaan orang Islam ini semayang subuh berjamaah ramainya sama dengan ramai hari Jumaat. Jadi kalau sampai subuh ini di masjid ini, kalaupun tidak sampai jumlah hari Jumaat, tetapi ianya sudah pun hampir sampai jumlahnya ataupun sudah sama dengan jumlah jamaah yang masjidnya kecil. Bermakna kalau ianya hampir, maka usahakanlah, sebab kita Ramadan ini masih panjang lagi, usahakan supaya jamaah ini besok maka dia bertambah ramai. Dan kita melihat pada hari ini pun merupakan sebagai suatu suntikan semangat kepada kita membawa keluarga kita. Bayangkan kalau jawatan kuasa masjid dengan nazirnya, dengan jawatan kuasa imamnya, kita kumpulkan mereka ni, jumlahnya sudah pun melebihi 20 orang. Kalau mereka bawa keluarga, katakanlah 5 orang, sudah menyampai iaitu 100 orang. Dan tuan-tuan sendiri pun bila ada anak, ada isteri dan ada jiran, Sebab jadikanlah Ramadan ini bulan orang memenuhkan masjid.
bermakna insya-Allah tidak susah untuk kita menuhkan masjid ini. Bila bayangkan kalaulah kuliah subuh semayang berjamaah 5 waktu jumlahnya sama macam semayang Jumaat, maka sampailah masanya orang akan turun kepada kita, orang akan respect kepada kita, orang akan hormat kepada orang Islam. Sebab bila satu keadaan, bila di masjid itu, maka orangnya penuh setiap waktu sembahyang. Lebih lagi sembahyang subuh ini, maka mudah sebenarnya. Sebab itu sebab kita disunatkan sahur itu dilambatkan. Lambat sahur itu supaya habis sahur masuk subuh. Kita mahu setiap lorong di lorong-lorong taman perumahan ini sibuk dengan kenderaan. Seperti macam bandar Madinah di Mekah, mana orang sibuk nak menuju kepada rumah-rumah Allah untuk beribadat, menyatakan kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan ini merupakan bulan iaitu penyucian kepada hati kita. Inilah tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini, iaitu Ramadan, bulan penyucian hati dan untuk melahirkan keluarga yang bahagia. Mungkin dalam 1 jam ini insya-Allah. Sebab kalau kita lihat tuan-tuan, ibadat puasa ini merupakan satu ibadat yang mudah, yang lebih mudah daripada ibadat-ibadat yang lain. Seperti kalau ibadat haji, ibadat sembahyang, dia ni ada perbuatan dia. Sembahyang itu ada bacaan dia, ada rukuk, ada iktidalnya. Kita nak mengajar orang pergi haji ni kadang-kadang bertahun, sebab dia ada perbuatannya. Kadang-kadang Tok Guru kena ikut sama pergi Mekah, nak melihat mereka tawaf itu, sa'i itu, sebab kita boleh tengok perbuatan ibadat-ibadat ini. Tetapi puasa ni mana ada perbuatannya. Puasa ialah satu ibadat, iaitu kita kena meninggalkan perbuatan. Iaitu kalau biasa kuliah subuh ni pagi-pagi kita ada makan nasi lemak, roti canai, maka perbuatan itu sudah tidak ada. Tidak ada perbuatan kita nak bedai roti canai 2 keping pagi, dah tak ada dah. Kemudian tengah hari orang rumah tu pun tak ada perbuatan nak memasak itu. Tak ada nak menyediakan makanan tengah hari. Jadi bila perbuatan-perbuatannya sudah tidak ada, maka banyaklah perbuatan-perbuatan untuk kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak bagi kita rehat. Rehat bukan rehat suruh kita tidur. Rehat supaya kita dapat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita nak hampirkan diri kepada Allah, maka mula-mula sekali tempat pandangan Allah kepada hamba-Nya ialah hati manusia itu sendiri. Sebab hati itu perlu dibersihkan. Maka Ramadan ni bulan untuk kita membersihkan hati kita. Ayat yang selalu dibaca oleh Pak Imam di dalam solat, dalam sembahyang, dalam surah Asy-Syam, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Demi jiwa, demi hati, demi Allah yang menciptakan hati itu. Sebab hati ni tuan-tuan kecil ya dalam badan manusia. Dia tak besar mana. Tetapi hati yang kecil inilah yang boleh merosakkan badan yang besar. Hati ini kalau kita tidak betulkan, dia boleh meruntuhkan rumah tangga orang. Hatilah boleh merosakkan masyarakat. Hati boleh menghancurkan sebuah negara yang besar. Hati ini perlu dibentuk, perlu dijaga, perlu dibersihkan hati ini. Maka Ramadan ni satu bulan nak bersihkan hati kita. Apa kata Allah lagi? Wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah kalau nak mengilhamkan kepada seseorang itu, maka Allah ilhamkan kepada hati orang itu. Sama ada ilham itu, sama ada yang fujuraha, benda yang tak baik, benda yang fasik, dan juga benda yang wa taqwaha, iaitu benda yang baik. Bila hati ni, bila ilhamkan benda yang baik, macam pagi ini diilhamkan kita nak bawa keluarga kita datang awal ke masjid, itu satu ilham yang baik.
Ilhamnya kita. Aku nak pergi masjid, maka dia pun mandi awal. Kemudian dia pun siap diri dia, anak-anak dia, keluarga dia. Sebab ilham ni bukan untuk diri kan, untuk juga orang lain di bawah tanggungan jawab dia. Kemudian dia makan pakaian seperti pakaian menutup aurat yang bersih. Dia ambil pula sunnah Nabi. Sebab baru ni pergi Mekah, ada jabah dikeluarkan, ada telekung beli di Bandung keluarkan, maka dia pun pakai. Dan dia calik sedikit minyak wangi, sunnah nak wangi-wangi. Dan dia pakai pula serban, sunnah Nabi. Sebab dah pergi Mekah ni, kalau pakai serban semayang, maka pahala 70 gandaan pahala dia. Cuba kita bayang, kita buat satu hari satu masjid, hari memakai serban. Hari memakai serban, mana bila orang pakai serban semua dalam masjid ni, insya-Allah ada orang sakit perut mati awal tengok orang pakai serban ni, bukan? Sebab ini satu syiar. Kita nak melihatkan penyatuan, perpaduan dalam bentuk akidah. Akidah ni benda dalam, maka ada dia punya tanda-tanda luaran-luaran itu. Ini mana pakaian-pakaian inilah yang kadang-kadang menyebabkan kita boleh nak datang cepat ke masjid. Maka Allah ilhamkan kepada kita. Kemudian dah pakai pakaian, dah keluar, dah kunci rumah dah, dia masuk balik sebab terlupa bawa duit. Nak sedekah tabung masjid. Ini pun ilham. Sebab nak memenuhkan tabung-tabung Ramadan, supaya banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh kita laksanakan sepanjang Ramadan itu sendiri. Ini mana satu ilham. Tapi ilham yang tidak baik, maka itulah yang kita dapat. Sebab ilham ni mana dalam hati ni tuan-tuan, dalam jiwa ni dia ada dua. Situlah tempat iman dan situlah tempat nafsu. Jadi bulan Ramadan ini mana kita kena istihar bahawa Ramadan ni bulan untuk kita berperang dengan nafsu kita. Selalu orang sebut itu perang dengan nafsu. Ramadan ni siapa menang? Iman menang ke nafsu menang? Sebab iman ni dia nak buat benda yang selalunya nafsu tak suka. Iman ni suka pergi masjid, suka semayang berjamaah, iman suka qiyamul lail. Tapi nafsu dia tak suka, dia suka tidur. Lepas sahur hari Minggu ni tidur sedap, itu nafsu, bukan? Apa lagi? Iman suka dengar ceramah, tapi nafsu suka bersembang. Dia suka bersembang, dia tak suka nak mendengar ni. Sakit nafsu ni, dia sakit Ramadan ni kalau kita lawan dia. Tapi kita nak menundukkan nafsu ni, ibarat kalau dia musuh, kita kena lemahkan musuh ni sebelum dia masuk gelanggang. Maknanya sebelum Ramadan lagi kita dah mula attack nafsu ni. Dia dah mula dah puasa bulan Sya'ban, sebelum tu dia puasa dah bulan Rajab. Malah memang tiap-tiap bulan dia puasa dah. Orang ini tak ada masalah. Kalau selalu dah pergi masjid, selalu puasa sunat, memang nafsu ni memang dah, dia dah kalah dah dengan iman. Yang jadi masalah ni yang kita nak bentuk, yang datang hanya bulan Ramadan, yang datang bertarawih penuh masjid, itu dipanggil Ramadan people, tarawih people. Yang kita panggil itu Yasin people. Kemudian hari raya people, dia datang hari raya aja bersamping dengan SB line. Bukan, kita pun telefon 4 kali dengan imam, pukul berapa semayang raya hari ni, sebab dia takut terlepas. Sebab kalau terlepas habis dah semayang tu. Sebab itu setahun sekali. Bukan, jadi mana kita bukan orang macam tu. Kalau kita ni memang hari-hari kita serang nafsu kita, mana dalam badan kita, hati itu semua dah iman. Iman ni dah seronok. Dia seronok dengan masjid, dia seronok dengan Islam. Inilah kita nak lawan dengan nafsu ammarah. Nafsu ni ammarah, kita nak change, kita nak tukar dia nak jadi kepada lawamah. Nak jinakkan nafsu kita. Bila bulan Ramadan ni, bila nafsu dah tak ada yang jahat, maka tinggal iman, maka senang buat kerja. Senang, dia lalu tung masuk, senang. Dia kadang-kadang lutung lagi kemas, dia pegang duit dia. Bukan, patut letung lalu, lagi lambat, lagi dia risau. Bukan, mana iman ni seronok. Kejedik-jedik tangan tu nak keluar duit tu. Itu mana iman. Dia seronok, dah jadi mudah. Sebab tak ada apa yang nak melawan dia. Sebab nafsu yang marah ini sudah pun tidak ada. Kita tengok tuan-tuan, dalam proses kita nak bersihkan jiwa kita,